Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran bin Abdul Rahim, nombor matrik 1212787. Nama Umi Mastika Nabila binti Mohsin, nombor matrik 1212789. Nama saya Muhammad Fadli bin Muhammad Zaini, nombor matrik 1212785. Nama saya Zajlatul Abida binti Kamaluddin, nombor matrik 1212788. Nama saya Rana Rabiha binti Muhammad Zamri dengan nombor matrik 1212783. Nama saya Nur Syahira binti Jamaluddin, nombor matrik 1212784. Macam pada ini, penggunaan media baharu semakin luas dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana kita dapat melihat banyak kalangan komuniti dan penduduk Malaysia yang menggunakan media baharu sebagai platform untuk mencari maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam penggunaan media baharu, interaksi dan saling menghormati antara kaum adalah amat penting bagi mengekalkan perpaduan sesama kaum. Namun, sesetengah masyarakat mengambil enteng tentang sikap di alam maya, terutama hal yang melibatkan perkauman dan kebudayaan. Lebih-lebih lagi dalam kalangan golongan muda masa kini. Sebagai contoh, golongan remaja di universiti yang bebas menggunakan platform media baharu untuk melakukan apa sahaja. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kesan media baharu terhadap perpaduan kaum dari segi kebaikan dan keburukan, serta mengkaji sejauh manakah keberkesanan penggunaan media baharu dalam mengeratkan hubungan antara kaum di Universiti Malaya. Seterusnya, permasalahan kajian. Penggunaan media baharu tanpa sempadan menyebabkan wujudnya permasalahan kajian terhadap implikasi penggunaan media baharu dalam mengeratkan hubungan antara kaum di Universiti Malaya. Daripada kajian yang ingin dijalankan, permasalahan ini berlaku adalah disebabkan oleh penyalahgunaan media baharu dalam kalangan pelajar Universiti Malaya serta berlakunya penularan penyebaran maklumat dalam isu perkauman di Universiti Malaya. Objektif kajian. Dalam objektif kajian terdapat dua perkara. Yang pertama, dapat mengenal pasti kebaikan serta keburukan dalam penggunaan media baru. Yang kedua, dapat mengkaji sejauh manakah keberkesanan penggunaan media baru dalam mengeratkan hubungan antara kaum di Universiti Malaya. Seterusnya, lokasi kajian. Berdasarkan dua gambar rajah peta yang telah dipaparkan, kami memilih Universiti Malaya sebagai lokasi kajian kami kerana ia terletak di Bandaraya Kuala Lumpur. Di samping itu, ia mempunyai kedudukan yang strategik untuk kami bagi membuat kajian yang berkaitan dengan perhubungan antara kaum. Skop kajian. Berdasarkan skop kajian ini, kami dapat menguraikan cara penggunaan media baru dalam mengeratkan hubungan sama ada ia membawa kepada kebaikan atau keburukan. Oleh itu, kajian ini kami menumpukan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya kerana ia merupakan salah satu pusat institusi yang mempunyai pelbagai bilangan kaum dan bangsa, contohnya seperti Melayu, Cina dan India. Hal ini berkait rapat dengan tajuk kajian yang berkait dengan implikasi penggunaan media baru dalam mengeratkan hubungan antara kaum, yang mana mereka menggunakan platform media baru sebagai urusan harian mereka untuk berhubung. Kajian literatur. Kajian literatur pada dasarnya adalah penyatuan satu badan maklumat yang diperoleh dari sumber sekundar seperti buku, surat khabar, majalah dan sumber yang lain yang sesuai. Maklumat adalah kandungan yang khusus dan biasanya berputar di sekitar tema ataupun isu yang tertentu. Sumber yang didapati adalah dari analisis sumber internet yang mana menguraikan tentang definisi media baharu dan perpaduan kaum. Yang kedua adalah baik dan buruk media baharu kepada perpaduan kaum. Dan yang ketiga, manfaat media baharu sebagai medium perpaduan kaum. Dan yang keempat, cabaran media baharu terhadap perpaduan kaum. Metodologi kajian. Dalam kajian ini, dua metod telah digunakan agar dapat menghasilkan kajian yang berkualiti dan mencapai objektif yang telah digariskan. Dalam kajian ini, metod yang digunakan adalah seperti kajian perpustakaan serta kajian lapangan.
Kajian ini adalah pendekatan penting untuk memahami tentang konsep penggunaan media sosial dalam perpaduan antara kaum. Metod ini juga digunakan dengan merujuk buku-buku, artikel serta bahan bertulis. Data-data juga telah dirujuk dari sumber premier dan juga sekunder. Kajian lapangan. Kajian ini digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data-data terpilih yang berkaitan dengan implikasi penggunaan media baharu dalam mengeratkan hubungan antara kaum di Universiti Malaya. Kaedah soal sidik secara maya telah digunakan melalui aplikasi Google Form. Metod ini bertujuan bagi mengetahui pendapat pelajar Universiti Malaya tentang isu yang dikemukakan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis dapatan kajian kami. Jadi, sedikit latar belakang yang dapat kita lihat hari ini, media baharu sebagai medium perantaraan tanpa sempadan yang membolehkan kita berinteraksi tidak kira tempat dan waktu. Dikaitkan pula sejauh manakah perpaduan melalui media baharu dapat dihubungkan, adakah memberikan implikasi yang positif ataupun negatif kepada masyarakat Malaysia. Dengan ini, kami melakukan kajian terhadap mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaya. Seperti yang kita ketahui, Universiti Malaya mempunyai pelajar-pelajar yang berlainan kaum. Dapatan borang soal selidik. Berdasarkan keputusan kajian borang soal selidik mendapati bahawa jumlah responden yang terdiri dari 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India memperoleh responden sebanyak 86.5% bagi kaum Melayu, 11.5% bagi kaum Cina dan 1.9% bagi kaum India. Borang ini dijalankan selama seminggu menggunakan aplikasi Google Form bagi mendapatkan maklumat berdasarkan tajuk kajian implikasi media baharu dalam mengeratkan hubungan antara kaum di Universiti Malaya. Sebanyak 21 soalan diajukan kepada para responden iaitu mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya. Definisi media baharu turut dijelaskan bagi memudahkan para responden memahami soalan dengan lebih baik. Antara hasil dari borang soal selidik ialah semua responden sedar akan penyalahgunaan media baharu dapat memecah belahkan hubungan antara kaum di Malaysia. Kepentingan kajian. Kajian ini dijalankan bagi menjelaskan bagaimana media baharu dapat memberi kesan terhadap mahasiswa-mahasiswa di Malaysia, terutama di Universiti Malaya. Melalui kajian ini juga kami dapat mengenal pasti bagaimana penyalahgunaan media baharu memberi kesan kepada hubungan perkauman di Malaysia. Dengan adanya kajian ini, pengkaji dapat menyedari kejadian sebenar yang lazim berlaku di media baharu, khususnya di media sosial, kerana media baharu dilihat sebagai suatu perkara yang sukar dikawal. Kesan baik dan kesan buruk kepada pengguna. Antara kesan baik kepada pengguna hasil dari kajian ini, media baharu sebagai platform yang mudah dan cepat untuk berbincang dengan lebih efektif. Contohnya, apabila pengguna mendapat sesuatu berita yang kurang baik tentang sesuatu kaum, pengguna boleh menanyakan sekeliling sejauh manakah kesahihan sesuatu berita itu. Selain itu, media baharu juga sebagai platform di mana pengguna boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Contohnya, pengguna lebih mudah mendapatkan maklumat berkenaan adat istiadat sesuatu kaum dengan menanyakan terus kepada kaum tersebut. Terusnya, kesan buruk kepada pengguna hasil dari kajian ini adalah wujudnya berita palsu atau fitnah yang menjatuhkan kesepaduan sesuatu kaum. Contohnya seperti menggunakan platform yang sedia ada seperti Adobe Photoshop untuk mengubah sesuatu gambar berunsurkan fitnah yang menjerumus kepada kekeruhan perpaduan kaum. Selain itu juga wujudnya Web 2.0 yang membolehkan seseorang memberi komen negatif kepada kandungan sosial orang lain. Contohnya seperti platform media sosial Instagram yang menyediakan ruangan komen dan pengguna menggunakan ruangan tersebut untuk melukakan hati seseorang atau menyentuh hal sensitiviti perkauman yang menimbulkan isu perkauman. Antara implikasi penggunaan media baharu ialah
Tercetusnya isu dan perbalahan antara kaum kerana perbezaan fahaman dan pendapat, sama ada melalui media sosial atau platform-platform media baharu yang lain. Implikasi seterusnya ialah dapat mewujudkan corak kehidupan yang tidak sihat, seperti berkata perkara yang berkaitan dengan isu sentimen yang berbau penghinaan, kutukan serta mengkritik kekurangan seseorang tanpa mengetahui situasi sebenar. Terdapat pengguna yang menggunakan media baharu, khususnya media sosial untuk mengeruhkan lagi hubungan antara kaum, seperti mencemarkan nama baik sesuatu kaum di laman media sosial. Kesimpulannya, kajian ini dilakukan untuk memahami serta mengkaji kesan penggunaan media baharu terhadap perkauman di Malaysia. Seterusnya, media baharu dilihat dapat memberi kesan yang positif dan negatif dalam beberapa aspek yang penting, seperti dalam aspek pendidikan, komunikasi serta hiburan mengikut cara pengguna menggunakan media baharu. Penggunaan media baharu dengan cara yang betul dan baik akan memberi manfaat kepada semua pengguna, terutamanya dalam hubungan perkauman dan perpaduan di negara ini. Akhir sekali, lampiran borang soal selidik telah disisipkan. Sebagai bukti, soal selidik ini dijalankan kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaya. Borang soal selidik ini mempunyai 21 soalan yang mengandungi soalan dan pernyataan berkaitan implikasi penggunaan media baharu dalam menyeratkan hubungan antara kaum, di mana para responden diberi pilihan jawapan setuju dan tidak setuju. Borang soal selidik ini juga telah disebarkan melalui platform WhatsApp kepada responden yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi pelbagai kaum di Universiti Malaya. Pengenalan. Tugas yang diberikan ini akan membincangkan mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Malaysia serta meneliti kewujudan media sosial memberikan implikasi negatif dan positif terhadap interaksi sosial dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mentelaah permasalahan kajian iaitu campur aduk bahasa asing dan juga bahasa dalam negara. Ketiga, perbincangan mengenai pengajaran berasaskan nilai-nilai positif dan negatif daripada perubahan sosial masyarakat di Malaysia. Objektif kajian antaranya adalah untuk mengenal pasti punca berlakunya perubahan sosial yang berpunca dari pengaruh media sosial terhadap rakyat Malaysia. Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Pengaruh media massa berbeza-beza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan pada pengambilan sikap, hubungan sosial sehari-hari dan perbezaan budaya. Media sosial sememangnya punca berlakunya perubahan sosial terhadap rakyat Malaysia. Melebihi suara-suara yang lain. Media sosial juga sedikit demi sedikit membawa masyarakat ke satu pola baru dan mula mengubah cara pemikiran serta budaya perilaku rakyat Malaysia. Ia juga turut mengatur jadual hidup kita dengan pengaruh-pengaruh yang ditunjukkan oleh pengguna media sosial di Malaysia maupun dari negara luar. Walau bagaimanapun, pengaruh-pengaruh yang menyebabkan berlakunya perubahan sosial terhadap masyarakat di Malaysia memberi sedikit sebanyak faedahnya kepada masyarakat. Antaranya, media sosial sebagai pemberi maklumat. Ia membantu masyarakat mengetahui maklumat tentang isu semasa, isu sukan, politik maupun pendidikan dan hiburan dengan lebih pantas. Selain itu, media sosial juga menjadi satu platform bagi pendakwah, ahli-ahli agama dan juga pencipta-pencipta konten dakwah untuk mereka sampaikan ilmu dan dakwah mereka dengan lebih mudah dan meluas. Kontradiksinya, media sosial turut memberikan pengaruh yang tidak baik kepada masyarakat, lebih-lebih lagi terhadap anak-anak muda di Malaysia. Hal ini kerana pengaruh yang dibawa dari negara-negara asing melalui aplikasi seperti Facebook dan Twitter merupakan salah satu punca berlakunya perubahan penggunaan bahasa yang bercampur aduk dengan bahasa di Malaysia dan bahasa asing yang kerap digunakan oleh mereka. Objektif kajian tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat Malaysia. Yang pertama, mentarifkan perubahan sosial yang berlaku terhadap masyarakat Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti punca berlakunya perubahan sosial terhadap masyarakat Malaysia.
Yang ketiga, menyenaraikan masalah yang terjadi selepas berlakunya perubahan sosial di Malaysia. Yang keempat, mencarangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah sosial pada masyarakat Malaysia. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat bukan sesuatu yang baru pada masa kini, tetapi ianya boleh menjadikan satu masalah kajian, iaitu yang menyebabkan terjadinya menjadikan media sosial sebagai satu platform untuk memprovokasi orang lain atau menyebabkan pembulian cyber. Walaupun di Malaysia kita ketahui tidak seteruk di negara luar, tetapi ia menunjukkan satu peningkatan dari tahun ke tahun. Kesan dari ini boleh menyebabkan kepada bunuh diri, vandalisme dan juga sebagainya. Sebelum isu ini lebih parah, pihak berkuasa perlulah lebih peka akan isu ini dari semasa ke semasa. Yang kedua, yang menyebabkan perubahan sosial ialah boleh menyebabkan perubahan perilaku terhadap masyarakat. Contoh, ibu bapa jarang untuk berkomunikasi dengan anak-anak sebab terlalu asyik dengan media sosial. Bila perkara ini berleluasa, kemahiran komunikasi anak-anak juga semakin berkurang dan kurangnya keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang luar. Yang ketiga, boleh menyebabkan percampuran aduk bahasa asing dan bahasa Melayu. Ada sesetengah individu merasakan penggunaan bahasa ibunda ini tidak penting atau tidak relevan kerana bagi mereka tidak hebat. Akan tetapi sebagai rakyat Malaysia yang berwibawa, kita perlu berbangga dan bawa ke pesada dunia bahasa kita. Contohnya, negara Jepun sangat mengutamakan bahasa ibunda mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Absyah Haikal. Pada bahagian lokasi kajian, kami memilih lokasi kajian di seluruh negara Malaysia, sama ada di Semenanjung Malaysia maupun negeri Sabah dan Sarawak. Bagi skop kajian atau fokus kajian, kami menumpukan skop kajian kami di media sosial Facebook dan WhatsApp. Antara tajuk yang difokuskan ialah pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat Malaysia. Contohnya, masalah percampuran bahasa asing, provokasi antara individu kepada individu yang lain maupun kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan kesan media sosial terhadap diri kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, kajian literatur. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui isu pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Malaysia. Menurut Sahana Abdul Hamid pada tahun 2016 menyatakan bahawa wujudnya media massa adalah untuk menyediakan informasi ke arah memacu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada pola kehidupan masyarakat kini. Media massa berkembang daripada hanya penggunaan budaya lisan, iaitu pengucapan dan penyebaran maklumat daripada mulut ke mulut, kemudian direvolusi menjadi sebuah senjata yang tajam, iaitu media cetak. Selain itu juga, media sosial merupakan salah satu alat untuk menyebar maklumat, informasi, pendapat serta propaganda kepada masyarakat. Media sosial pada zaman ini dengan adanya televisyen, radio, majalah, smartphone mengakibatkan berita yang tersebar semakin tidak berkualiti. Bahkan kadang-kadang belum dipastikan kesahihan berita tersebut. Perkara ini boleh mengundangkan fitnah kepada satu pihak. Seterusnya, menurut Azianura Hani Syari dan Muhammad Rahim Kamaluddin pada tahun 2019 menyatakan bahawa terdapat satu perbuatan ketidaksantunan bahasa dan etika media sosial yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dalam komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengganggu, memalukan, mengecam maupun mengugut seseorang individu itu melalui perkataan yang negatif. Penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video lucah boleh menjatuhkan imej seseorang individu. Perkara ini dikenali sebagai cyberbully. Di samping itu, menurut hasil kajian daripada Wan Norina serta para pengkaji yang lain, pada tahun 2013 menyatakan bahawa media massa banyak memberi perkembangan
dan maklumat kepada masyarakat, terutamanya berkaitan hal ehwal semasa, berita luar negara maupun dalam negara. Media sosial juga turut memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan masa kini. Namun dalam masa yang sama, media sosial juga boleh menyumbang ke arah negatif. Contohnya, salah satu penyebab berlakunya keruntuhan akhlak remaja masa kini adalah hasil daripada bahan dan rancangan media massa yang dipaparkan dalam negara. Seterusnya, pada bahagian metodologi kajian, kami menggunakan kaedah soalan selidik atas talian dengan menggunakan borang Microsoft Form. Seterusnya, kita masuk ke dalam bahagian analisis dapatan kajian. Bahagian ini menerangkan dapatan kajian yang dilakukan oleh pengkaji melalui borang kaji selidik mengenai permasalahan pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial dalam kalangan masyarakat. Pengkaji akan menerangkan mengenai permasalahan percampuran bahasa asing, provokasi media sosial, perubahan perilaku, pakaian, makanan dan sivik masyarakat di Malaysia. Seramai 54 orang responden dalam lingkungan umur 18 tahun hingga 40 tahun dan ke atas telah dipilih untuk menjawab borang kaji selidik berkenaan isu ini di media sosial. Dua isu yang saya ambil berdasarkan topik ini ialah isu yang pertama ialah isu etika pemakanan di media sosial. Soalan yang diberikan kepada para responden ialah, disebabkan pengaruh media sosial, adakah banyak makanan-makanan negara asing yang diamalkan di Malaysia berbanding makanan tradisional Malaysia? Berdasarkan carta pai ini, seramai 40 orang responden iaitu bersamaan 74% telah bersetuju mengenai isu ini, manakala seramai 14 orang responden iaitu bersamaan 26% tidak bersetuju mengenai isu ini. Majoriti responden bersetuju mengenai isu etika pemakanan di media sosial ini. Isu yang kedua ialah isu etika pemakaian di media sosial. Soalan yang diberikan kepada para responden ialah, disebabkan pengaruh media sosial masyarakat Malaysia, benarkah majoriti pemakaian masyarakat di Malaysia merupakan pakaian gabungan negara asing? Berdasarkan carta pai ini, seramai 44 orang iaitu bersamaan 81% bersetuju tentang isu ini, manakala bakinya iaitu sebanyak 10 orang responden bersamaan 19% tidak bersetuju tentang isu ini. Terdapat perbezaan jurang yang besar dalam isu ini di mana majoriti responden bersetuju mengenai isu etika pemakaian di media sosial ini. Akhir sekali, sebagai kesimpulan daripada kajian terhadap pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat Malaysia ini dapat menjelaskan bahawa media sosial dapat memberi pengaruh positif dan negatif terhadap masyarakat Malaysia. Oleh itu, dalam penggunaan media sosial perlulah dititik beratkan supaya tidak timbul kesan-kesan negatif, terutamanya kepada individu, masyarakat maupun negara. Kita harus menjadi pengguna yang bijak dan berhemah demi membawa manfaat kepada kesemua masyarakat. Pengguna media sosial yang baik tidak akan mencetuskan fitnah kepada mana-mana pihak dan tidak ketagih dalam menggunakan media sosial serta tidak terpengaruh dengan bahasa, pakaian dan makanan selain daripada masyarakat Malaysia. Sebaliknya, media sosial sepatutnya digunakan untuk penyebaran berita yang benar, sama ada dari segi individu maupun masyarakat, dan dijadikan sebagai medium untuk menyebarkan budaya Malaysia. Semoga dengan adanya media sosial ini, masyarakat akan hidup dengan sejahtera dan aman dengan memanfaatkan penggunaannya seperti mana yang dinyatakan dalam undang-undang negara. Harapnya semoga masyarakat Malaysia akan maju kerana maklumat di hujung jari boleh diakses di pelbagai tempat pada bila-bila masa.